Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba' nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim, at-tazakkura wa at-tazkir wa an-naf' wa al-intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini masih lagi kita sempat untuk sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah yang kita buat ini. Maka rugi sangat-sangatlah manusia yang ada di atas muka bumi Allah ini, yang mengaku kata beriman, yang buat amal ibadah sepanjang Ramadan, tapi Allah Taala tak terima amal dia. Rugi sangat-sangat. Kalau dalam bulan yang tak puasa pun, bulan selain daripada Ramadan pun, kita merasa rugi sangat-sangat dah kalau buat amal Allah Ta'ala tak terima. Ini kan pula dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kalau kita buat amal Allah Ta'ala tak terima. Adakah orang yang buat amal Allah Ta'ala tak terima? Ada. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kam min saimin. Berapa ramai orang yang puasa, hak tak ada apa pun pada puasa dia tu, illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dahaga saja-saja. Rugi kita. Jadi dalam kesempatan yang kita katakan ada, kita rasakan ini Ramadan yang ketiga, apa nama, Jumaat minggu yang ketiga. Minggu depan sekali lagi habis no? Betul tak? Allahu Akbar. Dia ni di antara gangguan-gangguan Ramadan, tuan-tuan. Tak? Baik, kita sambung tuan. Masya Allah. Kawan saya daripada Sabah pun duk tengok ni, insya-Allah. Moga selamat belaka semua, insya-Allah. Khair. Doakan kami di sini. Khair, insya-Allah nak. Jadi kita akan sambung pembacaan kitab kita. Baru boleh. Baru boleh, ingat ke kalau tadi ni ingat nak terekah dah. Allahu Akbar. Allah. Baik, insya-Allah. Dengar tuan. Baik. Saya pun terkejut tadi tengok tuan tu. Ingat kan muslimat mana tadi tu? Baru siap ke? Siap dah lah ni. Kira komplit dah tu, tak ada masalah apa, semua okey dah tu, boleh pakai dah tu. Kemas. Baik, kita sambung hadis kita nak. Dalam kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'a, susunan tuan guru kita, Syekhuna Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Barbu Al-Banjari hafizahullah taala. Kita masuk pada hadis yang ke-101. Hadis yang ke-101 ni ada kena mengena juga dengan kita dalam bulan Ramadan ini. Apa dia? Man samata naja. Siapa yang banyak senyap, berjaya dia. Siapa yang banyak senyap, berjaya dia. Baik. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam man samata naja. Yakni siapa-siapa yang banyak senyap dia ini, naja, maka berjaya dia, bahagia dia. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yaslama falyazamil samta. Sama juga lebih kurang. Siapa yang nak diri dia ni selamat, maka lazimilah diri dia ni dengan banyak senyap. Baik. Sambung sikit lagi, ada satu lagi hadis. Husnul khuluqi wa tulus samt. An Anas radhiyallahu anhu qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Dharr radhiyallahu anhu faqala ya Aba Dharr ala adulluka ala khislatayn huma khafifatan ala adh-dhahr wa asqalu fi al-mizan min ghayrihima qala bala ya Rasulullah qala alayka bi husnil khuluqi wa tulis samt fawalladhi nafsi biyadihi ma'amil al-khalaiq bimithlihima. Hadis, ketiga-tiga hadis yang kita sebut ini menceritakan berkenaan dengan banyak senyap.
Apa maksud banyak senyap di sini? Iaitu banyak senyap dan tidak berkata-kata benda yang tidak perlu dan tidak ada kena-mengena dengan kita. Itu maksud dia. Bukan kata sengap ni sampai sengap terus. Sampai orang tanya pun sengap, bini tanya abang sihat tak sihat pun sengap, anak-anak tanya pun sengap, tanya banyak lagi cerakah. Tu bukan dia. Tu tak termasuk dalam hak ni. Hak cerita sengap ni maksud dia tak bercakap dengan apa ma la ya'ni, yang tak ada kena mengena dengan dia. Bahkan inilah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan, qaulaz zur. Nah, siapa-siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, yakni kita katakan yang tak meninggalkan kata-kata yang tidak maksud, tak ada yang sia-sia, kata yang sia-sia, kata-kata yang tak ada guna. Nah, tak ada di sisi Allah Ta'ala nilai pun puasa dia tu. Jadi untuk kita faham, hatta Sayyidatuna Maryam alaihassalam pun ketika mana syariat masa itu, puasa mereka itu di antaranya ialah puasa daripada berkata-kata. Tidak berkata-kata ketika mana berpuasa. Sebab itu dalam bab ni kita nak sebutkan tambahan ni, Allahu Akbar. Ni tengah duk jadi PKP ni pula. Ni nak timbul pula jenis kata-kata ni. Hak ramai orang nak cakap ni banyak pula. Kan? Kami di Kedah tu 5 daerah. Tak boleh pergi mana lah. Ayat tu tak boleh pergi mana. Tak boleh pergi mana, tak boleh pergi mana. Kuliah Penang. Dalam tak boleh pergi mana. Kan? Tak apalah, ada sorat. Ada sorat. Okey. Jadi bukan kita nak katakan, berikan hak berkata-kata itu pada bidang yang sepatutnya. Contoh. Doktor kita dia pakar, kita katakan hidung, telinga. Betul tak? Pakar dalam keadaan hidung, telinga. Tahu-tahu ada satu orang lagi makhluk Tuhan ni, dia tak ada kepakaran dalam bidang tu. Dia pergi berkata-kata dalam bidang tu. Apa perasaan itu? Contohlah kan. Dia duk pergi cerita tak ada COVID-19 ni, tak ada kena mengena apa pun dengan tekak ni. Dia sepatutnya COVID-19 ni kuman tu ada beberapa virus tu, dia duduk di celah ketiak ni je. Dia pergi hurai lagu tu, puak doktor ni dengar, ya Allah, dia ni nak kata jahil, kesian sangat. Nak kata bodoh, piang pula. Faham tak? Jadi orang yang bukan ahli bila bercakap dengan bukan pada bidang dia, hak tu hak nak jadi rosak. Sama dalam kes-kes ada jadi ni. Mari ada orang telefon saya. Tuan Syekh, macam mana kami nak jawab ni? Awak nak jawab apa pula dah? Ni di sekolah saya ni ada puak-puak yang anti vaksin. Tak apalah puak anti vaksin, nama tak mau sudahlah. Dia buat mail pula. Oh, 2 kematian. Satu YB di sebelah Kelantan, satu lagi seorang pengamal perubatan. Meninggal 2 orang. Baru beberapa hari lepas komplit 2 dos. Ini semua akibat vaksin. Allahu Akbar. Yang pergi tenah orang lagu tu, yang pergi buat kerja lagu tu, hang bawa main cerita lagu tu, hang tak suka sudah, hang jangan buat main cerita hak benda jadi serabut kepala otak orang. Faham tak? Saya cakap sengap belakang ni semua aktivisi belakang kan? Entah. Sampai duk bergaduh dalam grup ni. Sama macam SOP. SOP ni pun daripada dulu sampai ke hari ni. Tu kata hari ni tuan-tuan, zaman fitnah hari ni baru nak mula-mula. Bukan kata teruk lagi zaman fitnah zaman kita ni. Zaman fitnah nak main sungguh-sungguh hak kita serabut kepala otak ni. Zaman Dajjal turun masa tu memang serabut kepala otak sungguh. Lah ni pun mukadimah ni pun kita pening dah. Dulu SOP dulu takkan tak ingat. Jarak. Jawatan kuasa fatwa, jawatan mufti, semua pakat duk abang dah garis panduan jarak ini pun semua buat main dalil. Bagaimana sahabat dulu bila ada musibah dipanjangkan satu panjang tombak nak sembang, satu tombak diletakkan lagu tu, hang sembang tentu ku sembang ni. Dulu ada asar, ada yang dikatakan sejarah sampai tara tu. Hak Tok Mufti pun kata tak boleh, semua kata tak boleh, Jabatan Agama kata tak boleh. Timbul seorang 2 ustaz hak masyhur juga, yang hebat juga, pihak kita ni semua bid'ah semua. Ni semua tak boleh pakai semua ni. Sepatutnya kita duduk zaman Nabi dulu, Nabi nak penuhkan sah, kita kena perapatkan sah. Tidak ada suruh Nabi suruh yang jarak-jarak 1 meter. Ni semua tak boleh. Siapa kita? Pening. Hak ni pun ustaz juga, hak ni pun tok guru juga, hak ni pun rotib cakap juga, hak ni pun rotib cakap juga. Pening.
tu baru 1-2 bab hak kecil. Bukanlah kecil mana, kira besar juga dalam bab agama kita ni. Dan ini sebab tu kata Nabi SAW, man samata najah. Siapa hak tak cakap dengan benda hak tak kena bidang dia, hak sengak tak mau campur benda-benda hak tak tawan, hak tak sepatutnya, dia sengak, jaya dia. Jaya dia. Sebab tu ambil beringatlah tuan-tuan, kita dalam 10 malam, nak masuk malam terakhir dah. Hari ni berapa bulan tuan? 19. Malam ni masuk malam 20 dah. Tinggal 10 hari dah tuan-tuan. Duk kalut apa lagi? Semalam ni saya habis tarawih semayang, saya keluar pergi di situ, nak pergi beli barang di situ kedai di Sungai Petani untuk pekan. Allahu Akbar, dia jam tu lah. Allah. Pasal kami semalam, kira malam lah. Kalau nak keluar pun malam lah semalam. Saya pun duduk bersembang, dia bawa yang ramai sangat malam ni. Loh, Ustaz tak tahu ke malam ni malam lah keluar. Nak beli raju raya pun malam ni. Tuan-tuan boleh bayang dah, kita ni hampir tahu dah bahawasanya raya kita tahu ni tak sambut pun. Tekat sambut dia beradik di rumah, tekat sambut jiran tangga kat belah tepi rumah kau. Kalau kata adik-beradik lagi duduk taman-taman kau keliling, hak tu je. Nak balik kampung tak boleh dah. Betul tak tuan-tuan? Boleh kita katakan raya tahun ni memang tak ada makna pun. Kita hanya raya di atas kita seronok cara agama saja. Adat kita tak boleh dah. Bahasa kasar dia lebih kurang lagu tu lah. Baju raya duk gagah nak pergi beli juga. Bukan sepasang, pat ni. Kita duk kalut nak 10 malam terakhir, bini dia buat kejang kaki boleh nak kena beli baju raya. Hak kita tu lelaki takkan nak tengok saja. Betul salah dia untak kaki lagu tu yang woi nampak uduh sangat, tak kira empi penin. Tok lelaki penin. Apa saya nak kata? Kita duk pulun ligan benda yang pasti kita tahu dah tak ada. Dan pasti juga kemungkinan ada. Faham tak? Raya nak main ni mungkin boleh raya, mungkin tak boleh raya. Tapi kita kata boleh, kata tak ada lah. Hak benda boleh dengan tak boleh duk ragu lagi ni. Kita duk pilihan. No, hak nak mati, nak wapi dalam syurga, hak nak wapi buat mati, hak nak 10 malam terakhir tu, berapa ramai orang lihat? Berapa ramai di antara orang lihat? Ada bini-bini kita duk abang ni nak masuk 10 malam terakhir ni nak kena bedak-bedak dah duit untuk kita bubuh tabung masjid tiap-tiap malam. Ada bini kita dah buat jago tu. Angkat tangan Mas. Kalau ada aku suruh nikah doa. Sembang kemas lah abang suruh nikah doa. Ustaz, tak faham pula lu. Faham tak tuan? Ada tak kita buat kerja lagu tu? Ada tak kita sendiri cadang kat bini kita, yang kalau boleh nanti untuk buka puasa yang buat lebih sikit. Pasal apa? Saya lagi malam kita boleh buat pis. Apa satu payuk ke, satu tepawai ke, laksa ke, bihun ke apa ke, kita upi untuk moreh malam. Tiap-tiap malam 10 malam yang terakhir. Pasal apa bang? Kalau kata kena malam tu pada Allah, kita serupa duk jamu orang 1000 malam punya duk serta. Ada di antara kita duk buat kerja lagu tu. Tapi sampai hari ni tak ada lagi. Yang kita tahu kita nak bercakap benda yang tak sepatutnya. Yang kita tahu kita nak bersembang benda yang bukan bidang kita. Sebab tu kata Nabi SAW, Nabi habaq awal lagi dah. Man samata najah. Pendek je 3 perkataan dia. Man samata najah. Siapa sengak diam tak mau bercakap apa-apa benda tak sepatutnya, tak kena dengan dia, najah, bahagia dia, cemerlang dia, elok dia. Tapi kita hari ni lah sibuk kedai kopi tak apa nak boleh buka. Baru ni dia bertanya, Ustaz nampak kurih? Oh, alhamdulillah kat 2 minggu atau kat tengah hari. Dia pun kata nampak kurih. Saya kata aku tu memang nampak kurih kan lah. 2 minggu lebih lah kat tak makan tengah hari ni. Buat kemas boleh. Allahu Akbar. Tuan, bukan saya nak kata tuan, hari ni musibah cukup banyak. Hari ni benda pelik-pelik berlaku, macam-macam benda-benda pelik-pelik. Nak sebut tu banyak sangat, tu soalah panjang cerita sangat nak sebut pun. Tak sepatutnya pun kita menguraikan, bercakap dengan benda-benda yang tak ada kepakaran bagi bidang kita. Sebab itulah banyak timbul musibah, banyak timbul fitnah apabila kita bercakap dengan benda yang kita tak sepatutnya. Baik. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, man sarrahu ay yaslam falzamu sabt. Yani siapa-siapa yang nak merasa diri dia selamat, maka lazimikanlah diri kamu itu dengan senang. Tak usah duk komen apa. Tak usah duk komen apa. Kadang-kadang kawan-kawan kita duk sembang ramai-ramai. Tak usah duk tambah tai.
Tak usah duk pergi tambah, nak pergi tambah, nak bubuh hujah nak tak. Benar tak sepatutnya sudah. Nah, Anas qal, sebab itu juga Sayyidina Abi Dzar, Nabi SAW kata kepada Sayyidina Abi Dzar, Abi Dzar, ala adullukum ala al-khair, ala adullukum ala khislatain? Hang nak aku nak ceritakan hang dua benda. Dua benda ni ditimbangan berat, tapi nak buat tu mudah saja. Nak buat tu mudah, tapi mudah-mudah tu jangan pandang ringan, sebab timbangan di sisi Allah Ta'ala sangat berat. Apa kata Nabi SAW? Bahkan kata Sayyidina Abu Dzar, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, takkan kami tak mau, kami nak ya Rasulullah, habaq mai. Kata Nabi SAW, alaika bihusnil khuluqi wa tulis samt. Hendaklah kamu sentiasa berperangai baik, berakhlak mulia, dan juga panjang sengap kamu. Yakni apa dia? Melazimkan senyap, melazimkan diri kamu itu daripada banyak berkata-kata. Jangan duk banyak berkata-kata, tahan diri. Kemudian kata Nabi SAW, fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang mana diri aku di kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'amilal khalaiku bimithlihima. Tidak ada benda yang paling besar lebih daripada dua benda ni. Akhlak yang lebih daripada dua benda ni. Apa Nabi nak habaq kat kita, tuan-tuan? Benda ni mudah. Kita sendiri yang kadang-kadang, pasal apa kita sendiri hilang daripada akhlak mulia? Kita sendiri yang tak mau hidup cara akhlak mulia. Itu je. Itu je. Bawa kereta, tengah-tengah duk tekan, ada orang lagi tekan lagi deras daripada kita depan lagi. Tuan-tuan nak tunggu tu. Ceng-ceng gear legal langsung. Pasal apa? Akhlak tak ada. Kita dia ingat dia seorang laju, ingat aku tak boleh laju. Nampak? Banyak benda yang kita nak buat. Kita ambil baju raya, ambil kawan pun nak rebut juga. Amboi, hai ingat hang seorang boleh rebut. Tarik rambut je weh. Di kedai tu tarik rambut. Pi. Punggah kita. Sebab itu jangan buat kerja yang benda-benda tu. Sebab tu dalam Islam ni kalau tuan-tuan perhati, banyak benda hak mudah tapi pahala besar. Sekali lagi kalau ada kesempatan kita nak sebut sikit saja apa yang kita nak buat 10 malam yang terakhir. Saya tak mau cerita banyak, nak cerita tanda, nak cerita apa semua. Saya nanti Tok Guru lain cerita lah, ustaz-ustaz lain cerita lah. Saya tak ada ilmu ni, saya nak beritahu satu dua benda hak kita boleh buat. Yang benda tu habis-habis ringan hak kita ada dalam kita nak pergi yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Baik, tajuk yang terakhir sebelum cerita malam Lailatul Qadar, kita nak sebut berkenaan dengan mashu ra'sil yatim. Kita menyapu kepala anak yatim. Contoh hujung-hujung ni 10 hari lah ni, kadang-kadang ada NGO, ada yang di antara kita yang yang dikatakan rumah-rumah anak yatim ataupun sebagainya. Ataupun Faizul hang duk pergi buat kerja, duk bagi apa nama sumbangan apa semua ni, jumpa anak yatim, jangan tinggal daripada mashu ra'sil yatim, yakni kita sapu yang dikatakan kepala anak yatim. Pasal apa? Benda yang sangat besar fadilat dia. Mari kita tengok apa dia. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى رواه أحمد وغيره. Daripada Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sabda, man masaha ala ra'si yatimin, siapa-siapa yang menyapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim, tuan-tuan, tak apa, jangan pergi sapu kepala yatim tu. Pasal orang kita ni pantang sentuh kepala. Sentuh anak yatim tu tak apa, jangan pergi sentuh pak yatim tu. Yakni pak dia, anak tu nama lain lah, pak dia tu nama yatim tu, tapi sentuh kepala pak tu marah. Kita orang Melayu ni dia jenis lagu tu, tampak kepala tak boleh, pegang kepala tak boleh. Dia tuan-tuan, kan tuan-tuan ada buat air kerja tu dulu ni, ketok kepala tu dia lagu tu. Kan pelik-pelik kita ni. Nah, contohlah kita kata anak-anak yatim. Siapa anak yatim ni? Siapa anak yatim ni, tuan-tuan? Tak ada bapa. Tak ada? Kanak-kanak. Seorang kata tak ada pak, seorang kata kanak-kanak lagi.
Kanak-kanak yang tiada bapa, amboi tambah elok ah. Dia pergi gabung elok ah. Lagi satu je. Nah. Hak umur 45 boleh panggil nak yatim ni. Saya ni minta maaf lah, minta semangat lah sikit. Pok meninggal lama dah. Betul ke? Lah ni duduk di mana? Lah duduk kerja sikit-sikit lah. Umur apa? Umur ni kalau ikut 2 tahun lagi pencen lah. Tu dia. Nak pergi nak yatim ni. Agak-agak kot. Ha? Hak tu bukan setakat sapu pala, pediah dia terus. Aduh, apa main umur 58 main duduk minta sumbangan lagi. Ni anak yatim ni sebenarnya budak yang tak balik lagi, hak meninggal pak atau tok wan dia. Nah, budak-budak hak tak balik lagi, hak meninggal pak atau tok wan dia, atau dua-dua sekali. Hak tu baru panggil anak yatim. Kalau mak meninggal, panggil anak yatim tak? Tak lagi. Mak meninggal, pak duduk dah, tak panggil anak yatim. Pasal apa? Pasal dia istilah itu diberikan kepada orang yang hilang tempat nafkah pada diri dia. Pak dengan tok wan. Sebab tu bila pak tak terpakai, contoh kes hari ni banyak ni nikah pak ni jenis tak tanggungjawab. Dia suka hati dia. Dia nak keluar, dia nak balik, dia nak duduk rumah, dia nak balik makan nasi lagi, dia balik, dia kenyang, dia keluar pula nak balik hari pak tak tahu, nafkah haram tak pernah bagi, beli beras pun tak, lauk apatah lagi. Jenis orang lagu ni serabut pada otak ni. Ada tak tuan-tuan? Bersaipah, bukan kata tekat ada, bersaipah. Dan kadang-kadang kita heran nak jenis pok-pok lagu ni pun bukan kata cacat, bukan kata kita tak boleh kerja, bukan kata lemah kena penyakit teruk sampai nak tunggu hari nak mati. Memang penyakit beat tak mau tanggungjawab atas isteri dengan anak-anak. Bersaipah jenis ni. Tuan-tuan mungkin tak tahu, saya duk kerja dalam bidang tu, saya tahu. Hari-hari mai, hari-hari telefon. Ni baru ni minggu lepas telefon ni. Tuan Syekh, saya minta maaf Tuan Syekh ganggu, saya nak tanya pendapat macam mana. Tok lelaki saya ni kaki dadah, lepas tu duit apa haram tak bagi, anak-anak dia sidai lagu tu ya. Mai tang dia nak pakai, dia balik rumah, dia ni pakai, habis pakai saya, dia keluar pergi tak tahu hilang pergi tang mana, balik mai pula tak tahu apa. Saya pergi cerita kat mak dia tak percaya. Saya berasa teruk sangat, anak pergi sekolah habis sangat tak tahu nak buat apa, malu ni muka ni minta kat mak betul. Entah. Macam mana saya nak buat hari ni tuan-tuan? Cakap sampai teriak-teriak dalam bulan Ramadan, tuan-tuan nak pitak kena mereka ni. Tuan, bukan seorang dua hak buat perangai lagu ni tuan. Bukan seorang dua, ramai sangat aja deh perangai lagu ni. Sebab tu bila mai jadi kes-kes lagu ni, kita tengok Allah, banyak orang zalim atas dunia ni yang hang tunggu saja macam mana Allah Taala nak zalim, nak balas kezaliman atas hang tunggu saja. Bukan saya nak kata tuan-tuan, banyak sangat. Sebab itu dalam undang-undang nak beritahu mai tuan-tuan, kalau ada kes-kes lagu tu, orang perempuan boleh buat tuntutan nafkah. Tuntutan nafkah ni macam mana? Contohnya kita katakan pi ke mahkamah buat tuntutan nafkah atas suami. Kalau suami tak mampu, ni kata nak cerita ni, boleh minta mohon akan tuntutan nafkah itu kepada pak si lelaki. Kepada pak si lelaki. Sebab tu wajib bagi nafkah itu kepada isteri ataupun anak-anak ialah bapa. Bapa tak ada, tok wan kena tanggungjawab. Macam tu. Tok wan tak ada, ahli pewaris lah. Pak nekan dia, mak nekan dia dan sebagainya. Sebab tu kena ambil perhatian dalam bab-bab macam ni. Baik, lam yamsahu illa lillah, yang mana dia sentuh, dia pegang kepala anak yatim ini, yang mana illa lillah, hanya saja kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana budak ni lawa, bukan kerana budak ni smart, handsome. Anak yatim pi smart noh. Oi, mak hang dulu panggil saya nak. Dia buat kerja lagu tu tak boleh. Tengok dia, masya-Allah, anak soleh ni. Meh pakcik pegang sikit kepala meh. Yang tu jenis lagu tu. Ni dah anak yatim hak muka serabut sikit, yang muka tak smart mana sikit, hak pakai jumpang-jumping sikit, ada duit ambil jauh-jauh sikit. Covid. Alasan Covid. Mai hak muka smart sikit, mai hak nampak kemas sikit, mai pakcik nak peluk sikit, mai pakcik nak pegang kepala, hak tu bukan dia. Hak jenis duk timbang-timbang lagu tu bukan dia, bukan kerana Allah Taala.
Yang maksud kita katakan, kita pegang kepala dia kerana Allah Ta'ala, kita sayang dia kerana anak yatim, kita tengok dia dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kesian kita kepada dia. Kana lahu fi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Setiap rambut yang dilalui tangan kita tersebut, maka setiap helai rambut itu dikira satu pahala. Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Maksudnya apa dia? Kita pegang rambut anak yatim, kita sapu pi. Setiap daripada rambut-rambut, helai rambut yang kena tangan kita tu dikira satu pahala satu. Dia tuan. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu. Siapa yang berbuat baik kepada anak yatim lelaki dan anak yatim perempuan yang duduk bersama dengan dia. Mungkin dia ambil belah anak yatim ataupun dia ambil anak abang dia ataupun kak dia yang benar meninggal. Jaga. Kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Orang yang khidmat buat baik kepada anak yatim ni, dia dengan aku lebih kurang lagu ni je duduk dalam syurga. Nak abang kata apa? Rapat. Nak abang kata apa? Rapat. Kita 5 jari, dibuat jari lain pun nampak rapat juga. Betul tak? Boleh buat lagu tu? Kahatain ni boleh? Boleh juga. Kita ada buat kerja lagu tu. Dekat satu jari. Tapi kenapa Nabi nak abang ni? Nak abang kata rapat semua. Ni, rapat semua. Ni, jari ni, rapat semua. Nabi tak bawa jari ni. Rapat juga tapi jauh. Ni, rapat juga tapi jauh. Ni, rapat juga tapi jauh. Tapi hak ni betul-betul rapat ni. Siapa dia? Kafilul yatim. Orang yang jaga anak yatim, buat baik kepada anak yatim. Hak ni. Tapi tuan-tuan kena ingatlah. Dia bukan serupa bagi-bagi makan, serupa bela ayam, serupa bela ikan gitu, tak. Bela anak yatim ni dia ada dugaan dia. Dia ada cabaran dia. Dia ada macam-macam yang Allah Ta'ala nak uji. Sebab tu Nabi jamin, dia ni kalau buat baik pada anak yatim, dia dengan aku duduk dalam syurga lagu ni. Lagu ni Nabi kata salah. Sebab apa? Banyak ujian, banyak kebaikan, banyak benda yang kita boleh. Sebab itu sikit saja di antaranya lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi bil haqqi la yu'adzibu Allahu yawmal qiyamah man rahima al yatima wa lana fil kalam wa rahima yuthmahu wa dha'fahu wa yatawala ala jarihi bi fadli ma atahu Allah Ta'ala." Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan aku sebagai para nabi dan para rasul dengan penuh kebenaran, la yu'adzibullahu, tidak akan Allah azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man, siapa-siapa rahimal yatim, yang melakukan perkara baik kepada anak yatim, walana fil kalam, dan berlemah lembut dalam percakapan dia dengan anak yatim, wa rahima yuthmahu wa dha'fahu, dan merahmati akan yatimnya itu dan juga kelemahan yang dia ada, wa yatatawalu ala jarihi bi fadli ma atahu Allah, dan memberikan kepada kelebihannya apa yang ada pada jiran-jirannya dengan apa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dua benda, buat baik kepada yatim dan menghargai yang dikatakan jiran. Allah Ta'ala takkan azab orang lagu ni di akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah sekalian, ambil kesempatan. Baik, macam mana nak pergi sapu kepala budak? Saya rasa saya habaq dah kat tuan-tuan. Abang ni? Tak abang lagi? Duduk depan sekali pun kata tak abang semua. Apa? Depan sekali pun kata tak abang semua. Baik, nak sapu kepala anak yatim lagu mana? Habis pusing lagu tu. Ustaz, Nabi kata hak rambut kena, semua kira pahala. Hang tengok dia tonyok. Ni dia ni tonyok. Bukan kerja lagu tu. Baiklah. Tonyuh pula dah. Pegang kepala anak yatim dengan kepala anak yang tak yatim, beza sikit. Diajak oleh para ulama, kalau kepala anak yatim daripada belakang pergi ke depan. Kalau anak bukan anak yatim daripada depan pergi ke belakang. Maksudnya macam mana? Kalau kepala anak yatim, mai kat pakcik, pegang ni, Allah bagusnya anak soleh ni, Allah mak ayah duduk dalam kubur ni seronok dapat anak macam ni. Entah pegang, turun pergi ke depan. Kalau anak kawan-kawan kita, hapak dia kawan kita duduk hidup lagi, tuan-tuan jangan duk pergi doa kawan tuan-tuan meninggal, duk pergi pediah bini dia pula. Ni panggil huduh punya kawan ni. Dia lagu tu jago mana? Hak jenis kawan kita mak ayah duk ada lagi ni, anak dia tu, mai pakcik nak pergi duit raya ni. Bagus dah, sonok mak abah tengok ni. Lagu tu beza dia tu saja. Yang pertama turun, yang kedua naik. Yang
turun tu untuk anak yatim, yang naik itu adalah untuk anak-anak yang masih lagi ada mak dan juga ayah. Itu saja cara. Baik, cukup sekadar ni. Saya tak mau sambung lagi hadis yang akan kita sebutkan. Cuma nak cerita sikit lagu mana 10 malam yang terakhir. Malam ni malam 20. Baik, taharrau kata Nabi SAW, cari, ligat malam Lailatul Qadar. Baik, nak cari lagu mana? Mesti ada tanda, mesti ada cara. Tanda banyak tu guru kita sebut dah. Saya nak habaq cara kita. Kita ni boleh kata tuan-tuan, majoriti lah ada yang depan saya ni, kita ni bukan jenis bangsa hak jenis suka duk buat amal ibadat daripada kecil. Betul tak? No? Sebab yang saya duk tengok tuan-tuan selama saya duk main ni, hak orang ni juga ada dulu sampai ke hari ni. Hak ni jugalah daripada dulu sampai hari ni. Kan? Bukan saya nak kata apa. Orang yang minat buat ibadat ni, dia pergi duduk tang mana pun dia kerti cara ibadat dah. Tak percaya tuan-tuan, pergi tengoklah orang tua-tua. Contoh orang tua-tua lah. Orang tua-tua ni dia duduk di kampung dia pun dia memang kaki masjid dah. Dia buat, anak dia buat pergi KL kah, anak dia buat pergi Ipoh kah, anak dia buat pergi mana-mana kah, tetap dia duduk pergi cari juga mana masjid, mana surau untuk dia pergi. Hak tu hakikat sebenar. Orang ni memang jenis tu. Hak tak baik pun lagu tu lah. Saya pun duk berkawan dengan orang bukan tak baik, mungkin kebaikan tu akan sampai lagi lepas ni. Mereka bukan orang tak baik, tapi mungkin hari ni tu nakal sikit. Contoh nak tai ubat ni, tai duk ambil benda-benda tak tahuan ni. Duk tempat dia tu kena tangkap dah, hantar pergi duk tang lain. Duk tang lain tu pun boleh cari lagi kawan. Duk tang lain tu pun boleh cari lagi kawan nak dapat stok. Saya biasa jumpa satu orang, dia ni duk dia rumah, duk di Malaysia ni memang kaki rokok. Elok-elok nak pergi Mekah, bini dia kata, abang, cukup takat rokok tu berhenti kat depan pintu pagar rumah kita. Jangan duk bawa. Ya betul-betul kita ni nak pergi bertobat ni. Kemas cara tu kan. Kita ni nak pergi berhenti ni. Kan? Jadi tak apa, abang takkan bawa dah. Rokok daun pun jangan. Baik, rokok daun pun abang tak bawa. Tak apa, pi sampai sana, sampai semua mandi apa semua, pergi tawah lah apa semua, selesai apa semua, balik hotel. Balik hotel, duduk malam tu. Abang rasa nak kena ambil angin Mekah. Abang rasa nak kena pergi ambil angin Mekah. Angin Mekah apa aja tuan-tuan? Tuan-tuan tahu di Mekah tu ada juga pok juga tuan-tuan. Hak jenis pok rokok ni boleh duk pergi reti cari kedai tu. Dia tu pun duduk di sini pun bukan ada reti cakap bahasa Arab apa pun, tapi boleh usaha untuk ikhtiar pergi cari rokok di tanah haram. Lah, nak bohong apa tuan-tuan? Dia boleh pergi duduk sana. Tarik lagu tu. Kan? Kawan tu bawah meja. Tak boleh duduk buat menikah atas. Bawah meja. Tarik boleh bagi. Apa dia ni? Berapa ringgit? Berapa rial? Oh, kemas. Saya syarat dia. Boleh dapat stok tuan-tuan. Boleh dapat stok cari. Nah, saya biasa jumpa je ni. Sampai mereka pun heran, kami pun heran. Orang tua ni bukan arti cakap bahasa Arab, tapi boleh beli barang. Boleh beli barang. Barang apa? Rokok. Allahu Akbar. Pening. Tu saya kata, hak nak buat baik ni duduk tang mana pun dia akan buat baik. Hak nak buat jahat ni duduk tang mana pun dia nak buat jahat. Sebab tu moga Allah Ta'ala lindung kita dalam bulan Ramadan, berkat Ramadan. Bagi Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita, kita nak dan suka kepada benda baik saja. Di antara kita memang ramai, di antara kita semua kita ni suka juga benda-benda kadang-kadang tahu apa nak baik ni. Jenis bangsa kita manusia, bukan kita malaikat. Tapi ya Allah, lorong kami, kuatkan hati kami kepada benda baik lagi banyak daripada kuatkan hati kami kepada benda yang tak baik. Entah. Jadi apa yang kita nak buat, apa yang kita nak buat dalam 10 malam yang terakhir. Kita ni bukan jenis bangsa buat kaki ibadat lah kita ni. Bukan nak kata lah minta maaf lah. Mungkin tuan-tuan ada lah yang buat ibadat banyak ni. Saya ni kita jenis kadang kita balik letih. Keluar balik apa letih. Kadang-kadang nak pergi baca Quran sampai 2-3 juzuk satu hari tu kadang-kadang berat bagi kita. Kadang nak buat tahajud tu sampai 5-6 rakaat. Contoh. Tanya, jawablah hati ya tuan-tuan. Sepanjang 19 Ramadan ni, berapa malam hak tuan-tuan buat tahajud dan berapa malam hak tuan-tuan tak buat tahajud?
muhasabah balik. Pasal apa saya kata lagu tu? Luar bulan Ramadan, mungkin kita katakan, payahlah ustaz nak bangkit tahajud, payah. Ni bulan Ramadan ni, payah tak payah pun tuan-tuan akan bangkit juga, betul tak? Pasal apa? Nak sok. Tuan-tuan tetap akan bangkit sebab nak sok. Tapi berapa ramai yang ambil kesempatan nak sok ni untuk solat 2 rakaat tahajud, 4 rakaat tahajud, berapa ramai? Lagi teruk, sok punya bagus. Lepas tu tidur, lepas tu hilang subuh-subuh. Ni pun ada agak jenis perangai aku ni. Sok ni habis cerita tuan-tuan. Puasa tu bagus. Baru ni ada. Selalu hak kita dengar kan? Selalu soalan hak kita dengar. Apa hukum ustaz kalau kata dia ni tak sembahyang tapi puasa? Betul tak? Soalan ni banyak sangat kita dengar ni. Tapi baru ni saya dengar satu soalan lain daripada yang lain. Di daerah saya duk jaga asyik. Habis-habis tarawih di masjid depa tu, ada satu palung ni mai keluar mai tanya saya. Ni Tuan Syekh, saya nak tanya sikit hukum. Apa dia tu? Ada masalah apa tu palung? Dah lah nak tanya sikit lah masalah pasal orang kampung ni. Awak pasal apa? No, ada satu surau di kampung kami, di Korea kami ni. Saya nak tanya hukum. Apa hukum? Dia ni tak puasa tapi malamnya jadi imam tarawih. Dia ni tak puasa tapi malam harinya menjadi imam tarawih di surau. Allahu Akbar, pening. Tepuk dia tuan-tuan. Ada lagi orang jenis tu? Ada Tuan Syekh. Pasal ada tu kami tanya. Haji berasa-berasa je kot. Tuan Syekh, kami kawan dah kecil Tuan Syekh. Tai ketum ni abang tu terang memang payah lah nak puasa. Tu dia. Dia habaq tu tai ketum. Bulan Ramadan ni pun kami biasa pi, ada urusan di rumah dia pi gelas pun ada lagi dengan air duk setengah duk depan mata. Takkan dia berkena sok tadi. Tuan. Malam imam tarawih di surau. Pening tuan-tuan. Saya kata takkan kot. Ya Tuan Syekh. Allahu Akbar. Bayang tengok tak? Bagaimana kesan pada puasa itu tidak bagi kesan kepada roh jasad dia dalam melakukan ibadah. Macam semayang kita. Ramai orang semayang, maksiat buat juga. Bukan dekat dosa kecil, dosa besar tu. Bercanggah dah, berlari dah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Pasti dah, solat tu kalau kena betul, rukun syarat, Allah Ta'ala terima, betul-betul kena semua ni, pasti dan pasti solat itu akan cegah kita daripada buat munkar. Tapi kita mayang ni tunggin balik. Tapi dosa selang 3 minit buat. Sebab itu bagaimana kita nak buat 10 malam yang terakhir, yang kita nak rebut kalau boleh aku nak dalam 10 malam yang terakhir ni, aku nak kalau boleh ada. Yang pertama, cara ringkas. Ini saya bagi buka jalan saja, bagi 1-2 contoh. Tuan-tuan nak kias lain, tuan-tuan nak fikir untuk tuan-tuan buatlah, tambahlah. Ini sekadar bagi cadangan saja. Yang pertama, pastikan daripada 10 malam yang terakhir, pada malam yang 21 tersebut, ataupun mula malam ni terus, mula malam ni terus sampai malam yang ke-29, sampai ke malam yang ke-30, jangan tinggal untuk sedekah pada setiap malam 10 malam yang terakhir. Ustaz, kalau setakat nak abang betul, kami berhenti. Ya, memang kami erti, tapi orang ramai yang buat. Contoh, kalau kita kata nak harap ke dompet kita ni, Ustaz, memang duit dalam ni saya boleh sedekah, tak ada masalah apa, 10 malam terakhir. Memang boleh buat. Tapi berapa ramai yang boleh buat tiap-tiap malam? Tambah kalau kata dompet tuan-tuan tebal pula. Nak bawa main surau pakai tak dah. Bangki main surau main aktiviti ya. Rumah depan tu nak bawa dompet apa? Rumah depan tu nak main dompet apa lagi dah? Lenggang ya. Takut-takut kita terlupa. Maka nak buat macam mana? Tuan-tuan, tempat kalau tuan-tuan letak kunci, tuan-tuan letak kunci motor, tuan-tuan letak kunci kereta, tuan-tuan letak kunci gerek, ada kunci gerek ada dekat hang tu, gerek tuan-tuan. Tempat tuan-tuan letak kunci tu, tuan-tuan letak satu tabung ataupun tuan-tuan letak satu sampui di situ. Mulai sat lagi ni, balik lagi cari sampui-sampui ni, buat 10 sampui. 10 sampui ni buh dalam tu. Buh dalam tu lebih kurang kita katakan takkan nak bos RM1 kot. Tuan-tuan bos RM1 10 malam terakhir tuan-tuan, takkan bos RM1. Tak apalah, kita bos RM1 sudah. Contoh bos RM1.
Boh RM1 setiap sambui. Jadi tuan-tuan nak ambil kunci, tuan-tuan tengok dah tabung. Secara automatik tuan-tuan akan ingat malam ni nak kena boh tabung, tuan-tuan ambil satu. Malam 20 ambil bola poket, saya lagi mai, tuan-tuan boh sengat-sengat. Malam 22 nak ambil kunci. Malam ni lagi. Ambil lagi satu sampui. Boh dah dalam poket, mai bubuh di sini. Setiap kali, setiap hari, setiap malam. RM1 kalau kena malam tu malam Lailatul Qadar, RM1 darab dengan 70 dulu. Pasal apa? Dalam bulan Ramadan setiap amalan itu diganda 70 kali. RM1 darab 70 darab 1000 bulan. 1000 bulan bahagi 1 bulan ada 30 hari, darab dengan 30 hari darab dengan 1000, lebih kurang berapa? Saya kira semalam di masjid mana malam Masjid Muttaqin, malam saya kira lebih kurang kalau tuan-tuan sedekah RM1 kena malam tu malam Lailatul Qadar, tuan-tuan akan dapat 2.100.000. Allah, 2.100.000 kalau RM1 pada malam tersebut kena Lailatul Qadar. Bayang tengok, kalau RM1 level-level tuan-tuan dengan RM1 pun lagi teruk. Mau main duit shilling. Pasal apa? Nak perhabis. Sepah tu saya duduk di rumah, sepah duit shilling daripada anak duduk gigit, nak duduk makan main pun masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau jenis hak sedekah, Tok Imam, di sini memang ada orang sedekah duit shilling ke? Nak tanya, kalau ada abang, nak tutuh orang ramai-ramai kena sikit malam. Bukan abang tuan-tuan, hak jenis main duit shilling ni budak-budak pun lah tak main dah duit shilling. Raya nak main ni, kalau kita beli pizza dah, tuan-tuan bagi 5 ubang, hang tengok dia nak buat apa. Sebelum keluar rumah dia tak atas pintu ya. Makcik, ni saya bagi balik sedekah untuk makcik. Dia pula bagi sedekah kat kita, sedekah untuk makcik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duit shilling orang tak main dah lah ni. Sedekah apa duit shilling ni? Malu sangat. Pergi masjid bunyi keting, malu lah. Ustaz jangan duk kira lagu tu. Dah, orang hak tak mampu tak apa. Contoh, dia memang asnaf, dia memang orang miskin, tapi dia teringin berasa nak hidup juga Ramadan. Dah 5 pang, ambil pun. Itu paling besar bagi dia, dan mungkin pahala dia lagi besar daripada hak kita bagi 5-6 ayat. Tuan-tuan. Sebab tu, cuba ambil satu sampui. Jangan bagi lupa. Tak pergi tempat-tempat tak mana kita nak ni. Payah sangat kalau kata Ustaz Girang manusia buh dia kunci pun tak ingat kan. Lekat di muka dai bini. Lupa juga aku tak tahu lah. Sampai tak mau buat ibadat apa langsung. Nombor 2, nak buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tinggal sembahyang subuh dengan sembahyang isyak secara jemaah. Tuan-tuan nak tidur, pergi tidur hari lain. Nak lajak subuh, pergi lajak hari lain. 10 malam terakhir jangan tinggal. Apa pahala dia? Kata Nabi SAW, siapa yang semayang isyak jemaah, subuh berjemaah, maka dia dapat pahala seolah-olah mendirikan qiyamul lail sepanjang malam. Bayang tengok, kena malam Lailatul Qadar, tak lerat nak kutip pahala. Paling kurang. Boleh buat 8 tarawih pun kemas dah. Kemas dah. Tapi tambah pula semayang subuh, semayang isyak jemaah, pahala cukup besar. Yang ketiga, takhir. Nak baca Quran, macam saya kata tadi, nak baca Quran 3-4 juzuk satu hari, pening kita. Cara Faizul pegang Quran tu rasanya macam khatam 8 kali dah tu. Kita ni kebiasaannya payah lah kita nak pergi khatam Quran 5-6 kali sehari. Imam Syafi'i khatam Quran satu hari 2 kali. Bukan? Imam Syafi'i khatam Quran satu hari 2 kali khatam. Ada buat tengok macam tak percaya tu apa? Masa pelik. Kita tengok lagi kitab Imam Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sebut kisah ni. Tu level-level ulama para salafun salih dulu buat ibadat. Kita hari ni duk buat pi khatam Quran bukan dekat 2 kali. Khatam Quran sekali pun sudah dah. Tengok-tengok di surau, tengok berbuih mulut. Tanya tu pasal apa tu? Allah khatam Quran hari ni sekali sehari. Tu dia. Berbuih mulut tu. Tambah kalau tarawih pula tuan-tuan. Imam Malik, pendapat Imam Malik, sembahyang tarawih yang diterima ni 36 rakaat. Hak 8 rakaat pun teruk dah.
Kena 36 rakaat. 4 saf tarik mengkarung. 4 saf tarik mengkarung. Nak buat apa? Kita ni ibadat teruk sungguh tuan-tuan. Bukan nak kata siapa. Hak cakap ni pun sama lah. Sebab tu kita nak kena cerdik. Lagu mana aku nak buat kalau kata boleh tu banyak terus. Salah satunya apa dia? Jangan tinggal juga pada setiap malam. Kan lepas tarawih, lepas kita witir, lepas baca doa kan. Wassallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Tu imam akan kata apa? Nawaitu shauma qadin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma qadin. Kan betul tak? Betul tak? Ha. Ganti sikit, tambah sikit, bukan ganti, tambah. Habis niat tu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca qul huwallah 3 kali. Siapa yang baca qul huwallah 3 kali, ta'dilu menyamai khatam Quran 1 kali. Maka kalau kata kena malam tu malam Lailatul Qadar, maka dia seolah-olah mendapat pahala khatam Quran 1000 bulan dan setiap hari selama 1000 bulan. Allah. Bayang tuan-tuan. Nah, 3 benda tu sudah. Tak usah bagi banyak. Tahu dah bagi banyak pun bukan ramai tak ramai apa. Tok sembang terah lah. Kan? Bagi banyak pun tak mengapai, tak mengamai tak ramai lah. Lah bagi sikit-sikit sudah, buat bagi ada sudah daripada tak buat langsung. Ni duk plan sampai banyak sampai berbelah buat ibadat, lah kali satu tak buat, letih sendiri. Sudah. Allah Taala takkan letih bagi pahala kat kita. Yang jemu ni kita. Yang jemu ni kita. Jadi tuan-tuan lajak banyak sangat ni. Syuruk 75 minit lah sampai 7.25. Sudah kita kuliah lepas raya pula no. Lepas raya kita jumpa pula. Tu pun kalau kita tak ada PKP yang lagi dahsyat lah. No. Tengok kita harapkanlah insya-Allah berkat Ramadan ni Allah Taala angkat musibah ni dengan segera. Kita pun tak tahu lagu mana ni. Dia punya penghujung ni kita tak tahu cerita ni. No, sampai depa kata green zone lah apa esok ni akan jadi green zone, red zone apa semua nak keluar. Macam-macam ni teori ni pelbagai lah. Ha? Oi, cara tu memang benci sungguh kerajaan Dalah tu. No. Tak apalah lagu mana pun. Kita harap kita sekadar manusia, kita hanya tahu percaturan kita, hak kita boleh rencang tahu mana. Allah Taala lebih mengetahui segala perancangan yang lebih baik bagi kita. Maka serah pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita usaha. SOP yang benar diberikan tu taatlah, ikutlah. Nah, mufti wilayah buat keluar fatwa malam ni haram rentah negeri. Tanya dapat main haram rentah negeri tu. Tapi sungguh istimbat itu daripada beberapa hadis yang boleh dia jadikan sandaran. Jadi senang kita lagu ni lah. Baba Ismail sepanjang, siapa tak kenal? Entah kenal? Baba main sepanjang. Tak kenal juga, aku tak tahu nak kata. Tuan-tuan ni kenal siapa ni tuan-tuan ni? Ulama Fatani yang masya-Allah sangat hebat. Ulama-ulama Fatani lain kata apa kat dia? Dalam satu majlis, kalau kamu semua ingin melihat di negara Fatani kita ini, manusia yang paling banyak ikut sunnah dan paling banyak ikut akhlak Nabi ialah Baba Ismail sepanjang. Allah. Hebat dia. Apa dia kata? Jangan lawan. Hak pemerintah tetap kedah. Hak tu wajib buat. Apa dia? Apa yang pemerintah letak di SOP atas arahan selagi mana tidak bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, dengan syariat, maka taatilah ia. Taatilah ia. Pasti hikmah itu ada dalam arahan Allah Ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri, yang mana ketaatan pada ulil amri itu terhad kepada apa yang Allah Ta'ala bagi saja dalam syariat. Yang tak bagi tak boleh buat. Sebab tu dalam bahasan solat istisqa, solat minta hujan, kalau sekiranya pemerintah bagi tahu kata, ni kita ni dekat 4 bulan dah tak hujan ni, esok kita akan buat solat minta hujan, diwajibkan kepada semua rakyat di Malaysia untuk puasa pada esok hari. Puasa tu hukum dia apa dia? Sunat. Tapi bila menjadi arahan daripada pemerintah, maka hukumnya menjadi wajib. Tu sampai terang tu. Sebab tu kita nak kena faham elok-elok. Janganlah duk pergi pelekeh apa nama kita katakan ni tak cerdik ni buat SOP apa lagu ni. Dan itu kadar yang depa ada kemampuan depa. Nah,
Jadi kita buat sekadar mana boleh, insya-Allah. Moga Allah Taala pelihara kita dunia akhirat. Allah Taala terima amal ibadat kita sepanjang Ramadan, insya-Allah, dan istiqamahkan kita di luar Ramadan, insya-Allah. Kalau ada kesempatan nanti kita jumpalah di lepas raya nanti. Apa-apa pun saya minta ampun dan maaf. Selamat hari raya. Ucap awal tu. Ucap awal lah. Nak jumpa pula lepas raya, tak kena ucap lepas raya. Moga taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah Taala terima amal daripada kita semua, dan insya-Allah moga kita boleh istiqamah melakukan amal itu sampai di luar Ramadan, dan kita bertemu Ramadan pula nanti, insya-Allah. Wassallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.